أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم قال مصنف رحمه الله تعالى dan pada tak kala sempurna bulan dan pada tak kala sempurna bulan mengandungnya Sayyidatina Aminah 9 bulan iaitu sempurna bulan mengandung Nyonya Sayyidatina Aminah selama 9 bulan tu bulan Rabiul Awal mula mengandung bulan Rajab mengandung tu 9 bulan hingga sampai bulan Rabiul Awal pada malam yang ke-12 pada malam yang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal tu iaitu malam yang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal tu ialah malam Isnin pada tahun gajah iaitu tahun gajah tahun Raja Abrahah makna tahun Raja Abrahah iaitu Raja Abrahah tu Raja Negeri Yaman Raja Negeri Yaman datang hendak masuk kepada Mekah Mekah bersama dengan tentera-tentera dia lah nak masuk Mekah. Kerana ilat pada kata datang hendak masuk pada Mekah. Kenapa? Hendak menyeroboh. Kerana hendak menyeroboh. Kerana hendak menawan akan Baitullah. Akan Baitullah. Akan Kaabah lah. Kerana dia dapat tahu. Mana Raja Abrahah ni dia dapat tahu di Mekah ada Kaabah. Jadi dia nak tawan lah, nak ceroboh. Ilat yang kedua, ilat pada kata menyeroboh. Menyeroboh kerana apa? Kerana beberapa sebab yang maklum daripadanya beberapa sebab tu. Dan serta membawa ia Raja Yaman tadi akan seekor gajahnya. Gajahnya Raja Yaman tu. Dibawa gajah dia. Yang besar. Sifat bagi gajah. Gajah dia tu pula bukannya kecil, besar. Yang bernama Mahmud. Nama gajah dia tu Mahmud. Kemudian yakni setelah daripada masuk kepada Mekah, Raja Yaman tu serta seekor gajah membinasa akan Raja Yaman dan segala tenteranya Raja Yaman oleh Allah Ta'ala. Itu dia nah. Bila tu dahulu daripada masuk mereka itu Raja Yaman dan tentera ke dalam Mekah. Maknanya sebelum masuk ke dalam Mekah lagi dah Allah Ta'ala membinasakan raja-raja Yaman dan tentera-tentera dia tu tadi. Tu.
seperti barang yang tersebut kisahnya Raja Yaman tu lah. Kisahnya Raja Yaman yang apa, yang nak menyeroboh Baitullah. Di dalam suratul Fil, iaitu suratul Fil tu surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hingga akhirnya lah. Hingga akhirnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata dia. Maka pada waktu itu, yakni pada malam Isnin. Pada malam Isnin tu berasalah Sayyidatina Aminah. Mana pada malam Isnin 12 Rabiul Awal. Berasalah Sayyidatina Aminah akan sakit hendak beranak. Padahal keseorangan ia Siti Aminah. Maknanya dalam masa Siti Aminah sakit nak beranak tu, tak ada seorang pun yang ada di sisi Aminah, tak ada. Mak Aminah tak ada, bapa Aminah tak ada, kaum keluarga dia tak ada. Duduklah seorang-seorang dalam keadaan dia sakit tu. Betapa tinggi tawakal Aminah, betapa tinggi penyerahan Siti Aminah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang zaman dulu tawakul dia tinggi. Kita sebut pun tak betul. Babu tawakal, bukan bak tawakal, bak tawakul masdar. Nampak meri? Banyak babul tawakal, bukan tawakal, tawakul. Tak mengaji nahu. Dan bersangatlah mana dia? Ia Aminah, kerana tiada seorang yang mengetahui dengan sakitnya Aminah. Tak ada seorang pun yang mengetahui keadaan Aminah tu sakit nak beranak. Dan bersangatlah sakitnya Aminah. Bersangatlah sakit tu. Makna berterusan sakit tu. Selagi tak keluar baby tu, anak dia tu, yang ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, selama itulah sakit. Dan mengadu halah ia Aminah kepada Allah Taala. Allah Taala mana yang mengetahui ia Allah dengan segala dengan segala halnya, dengan segala kelakuannya Aminah tadi. Ini sakit nak beranak tu lah. Halnya Aminah tu sakit nak beranak. Mengadu supaya memudah oleh Allah Ta'ala atasnya Aminah akan pekerjaan beranaknya Aminah. Minta tolong dengan Tuhan supaya Tuhan mempermudahkan ataupun mempermudahkan keluar anak yang dikandung tu. Maka tiba-tiba mendatang akan dia Aminah oleh Allah Ta'ala dengan beberapa orang perempuan yang elok rupanya perempuan. Tu kerja Tuhan. Mana Tuhan dia tahu. Bukan dia tahu perkara hak zahir kita, hak batin kita pun dia tahu. Tuhan dia tahu perkara hak luaran pun dia tahu, hak batin pun dia tahu. Sebab itu dosa yang kita kerjakan dengan anggota zahir dengan dosa yang kita kerjakan dengan anggota batin, yakni dosa hati tu, lebih besar
apa? Lebih besar daripada dosa yang kita kerjakan dengan sebab anggota zahir. Kerana apa? Kerana zahir ni kita boleh buat-buat. Zahir ni kita boleh buat-buat. Ada pun anggota zahir, kalau bahasa dia bersifat dengki, tak hilang dengki tu. Tak hilang dengki tu di dalam hati dia. Hak batin. Ada pun hak zahir. Hak zahir, mulut dia kata dengki apa, nikmat Tuhan ke semua. Tu. Mana zahir berlakon. Zahir boleh berlakon. Hati dia tak ada berganjak dah. Kalau kata dengki, tetap dia dengki. Lepas tu dia lagu mana? Zahir dia. Zahir dia nak mengubahkan sangkaan manusia yang lain terhadap dia supaya orang tak kata dia dengki. Nak dengki apa? Tu. Tapi masalahnya kita kata dosa batin lebih besar lagi daripada dosa zahir, dosa anggota zahir. Mana yang kita buat dengan anggota zahir. Jadi Tuhan ni zahir batin kita dia tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Benda yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Benda yang nyata pun Tuhan tahu. Betul. Kena beri sama antara zahir dan batin kita. Nak beri sama zahir dan batin, payah. Betul. Apabila tidak sama kelakuan zahir dengan kelakuan batin, maka itu orang panggil munafik. Belakang orang mumpat dia, kata dia macam-macam. Depan dia mupuji, mujek. Ni munafik. Kita jangan jadi munafik. Munafik ni kedudukannya di bawah pantat api neraka. Mana di bawah? Di bawah api neraka, di bawah neraka yang 7 lapis. Dan setengah ulama kata orang munafik ni menjadi bahan, apa nama kita kata, sebagai kayu api nak dibakar. Ahli-ahli neraka, puak-puak munafik tu lah jadi kayu api. Munafik depan baik, belakang umpat. Kita biar kita jadi seperti mana buah manggih. Buah manggih nampak amri, tompok di luar dia berapa amri? Ikutlah 5 ke 3 ke 4 ke, isi dia amri serupa tak? Serupa, tak ada menyalahi. Itu hikmah. Tak ada menyalahi. Di luar tompok dia 5, isi dia dalam pun 5 juga, putih cantik, tak ada hitam. Nak rakyat kata Allah Ta'ala dia mengetahui perkara zahir dan perkara batin. Wa na'lamu, mengetahui kami akan keadaan kamu zahir dan batin. Mana Tuhan tahu. Maka tiba-tiba mendatang akan diaminah oleh Allah Ta'ala dengan beberapa perempuan yang elok rupanya beberapa perempuan tadi. Mana dalam aminah berasa ketakutan tu, yang mana berasa ketakutan pada diri aminah tu Allah Ta'ala tahu. Ya tak ya? Allah Ta'ala mendatangkan beberapa orang perempuan, yang mana orang perempuan tu tadi elok rupa dia, kesemuanya orang perempuan. Tidak kata seorang berdua daripadanya orang lelaki, tak. Kerana ini urusan orang perempuan. Urusan ni
urusan orang perempuan. Mana urusan yang bersangkut paut dengan orang perempuan. Benda sulit kita kata. Sulit bagi orang perempuan. Perkara yang sulit yang berlaku pada orang perempuan, kalau nak tahu pun orang perempuan juga. Bukan orang lelaki. Begitu. Bandingannya, elok tak elok rupa perempuan tu tadi seperti bulan cemerlang cahaya. Seperti bulan cemerlang. Seperti bulan cemerlang. Cahaya muka mereka itu beberapa perempuan yang memenuhi majlis itu. Yang memenuhi apa tu? Yang memenuhi majlis itu. Mana katanya tak payah pasang pelita dak. Cahaya muka perempuan tu dah dapat menerangkan majlis tu. Mana pada terkedihnya kalau keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perut ibunya, mudahlah. Mudah tu dengan sebab pancaran cahaya tu tadi. Tak ada kalut nak pasang pelita, nak pasang lampu, nak pasang lilin kok tu kok ni. Tak. Cukup tanpa memada dengan cahaya muka perempuan tu tadi memancar. Hingga apa? Hingga mencerahkan. Hingga tahu keadaan Nabi Muhammad tu keluar dah daripada perut ibu dia. Padahal sekalian mereka itu beberapa perempuan tu tadi datang kepada Saidina Aminah dengan menyuka mereka itu akan dia, mana dengan memberi khabar menyuka, ataupun dengan memberi khabar gembira. Mereka itu beberapa orang perempuan tu tadi akan dia Aminah dengan beranaknya Aminah akan seorang nabi. Beberapa perempuan tadi kata mereka, Aminah, mu jangan berduka citalah. Allah Ta'ala menyelamatkan kamu. Mu selamat. Mu selamat. Dan anak yang mu lahir itu Aminah akan menjadi rasul, akan menjadi pembimbing manusia hingga sampai kepada hingga akhir zaman. Mu jangan takut. Sure anakmu tu jadi nabi. Mu tak usah bimbang lah. InsyaAllah Tuhan permudahkan keluarnya anakmu tu daripada perutmu. Mu tak usah takut. Jaminan Tuhan. Tuhan jamin keselamatanmu dunia dan akhirat. Innallaha la tukhliful mi'ad. Hanya sebenarnya Allah Ta'ala dia tak ada menyalahi janji. Dia tak ada menyalahi janji. Fa innal abrara lafi na'im. Maka bahawa saja orang yang banyak mengerjakan kebajikan, maka Tuhan letak ke atas surga naim, masuk dalam surga naim. Fa innal fujjara lafi jahim. Bahawasanya orang yang banyak mengerjakan kejahatan, maka Tuhan letak dalam neraka jahim. Masuklah orang jahi, duduk dalam neraka jahim. Amin. Orang jahi ni tempat dia neraka jahim. Betul, jangan beri kita jadi jahi. Jahi apabila kita jahi, dengan makhluk pun kita hina, dengan Allah Ta'ala pun kita hina. Kalau di dunia jadi sampah masyarakat. Itu jadi. Itu mana katanya Tuhan memudahkan urusan kamu pada melahirkan anak kamu, dan anak kamu tu akan jadi nabi, penunjuk, pembimbing hingga ke akhir zaman. Dan tak ada nabi pula selepas daripada anak kamu tu jadi nabi. Aminah pun suka je, seronok je, tersengih je. Bukan
tersengih kegembiraan lah. Walaupun sakit nak melahirkan anak ni bersangatan, tapi Aminah dalam keadaan suka. Lah Aminah, sobar. Sobar ni pada mulanya pahit, seperti mana putik buah-buahan. Cuba apabila dah masak, manis meleting. Tu dia. Tak apa lama sangat lagi. Bukannya lama sangat pun. Tak, kalau begitu maka jadi hilang daripada Aminah. Maka jadi hilang daripada Sayyidatina Aminah akan duka citanya Aminah, dan takutnya Aminah, dan liar hatinya Aminah. Maka adalah segala perempuan yang tersebut itu, yakni perempuan yang beberapa perempuan tadi. Kata dianya, yang pertamanya Sayyidatina Asiyah binti Mazahim, iaitu isteri Fir'aun pada zahirnya juga. Dan Sayyidatina Maryam binti Imran, iaitu bonda Nabi Isa alaihissalam. Wa ala nabiyina tak ada wa ala nabiyina tu, iaitu bonda Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Betul Amri, betul Amin, betul situ. Semua nak baca korang so lagu mana? Lama tipu budak-budak boleh tipu. Orang reti padamu, jangan tipu. Wah, gitu. Dan beberapa perempuan pun turut serta juga daripada anak bidadari. Padahal sekalian mereka itu anak bidadari tadi. Beberapa isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, seperti barang yang mana anak bidadari, padahal sekalian mereka itu anak bidadari tadi. Beberapa isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga tadi, seperti barang, seperti hadis yang meriwayatkan dia barangkan dia hadis oleh beberapa hadis. Itu dia. Semaka wallahu alam. Dan pada satu riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Bermula iman itu, pada istilah ni, bermula makna iman itu, yakni pada istilah. Jadi kita berpatah balik ke belakang pada masalah dua kalimah syahadah. Berpatah ke belakang balik pada masalah dua kalimah syahadah.
La haula wala. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad. Jadi kalimah syahadah ni ada dua. Yang pertamanya la ilaha illallah, yang keduanya Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Jadi lafaz la ilaha illallah tu orang panggil syahadah tauhid. Dah. Ada pula apa Muhammadur Rasulullah tu orang panggil syahadah rasul. Tengoklah kita masailah. Kita kecek ya berbulan poket. Gimana bawa kita ni? Ini banyak juga orang tak reti ni. Banyak orang tak reti ni. Yang pertamanya syahadah tauhid, yakni pada kata la ilaha illallah. Yang keduanya syahadah rasul, pada kata Muhammadur Rasulullah. Gitulah. Jadi jika ditanya orang akan kita, berapa perkara fardu syahadah tu? Tidaklah nanti orang tanya,
Tak ada nanti orang tanya pun kita kena tahu juga. Moga ini fardu ain. Berapa perkara fardu syahadah? Jadi jawablah, bahawa fardu syahadah itu ada dua perkara. Fardu syahadah ni ada dua. Yang pertama, mengikrarkan dengan lidah. Yang pertamanya, fardu syahadah ni kita mengikrarkan dengan lidah. Mana kita bertutur dengan lidah. Apa dah? Akal lapah. Akal lapas dua kalimah syahadah tu lah. Mana dah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu orang panggil mengikrarkan dengan lidah akan dua kalimah syahadah. Yang keduanya fardu syahadah mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Maknanya dua kalimah syahadah tadi. Mana kita mentasdikkan, kita membenarkan. Membenarkan dengan hati akan maknanya. Makna dua kalimah syahadah tu tadi. Kira-kira lidah kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Maka balik hati kita tu membenarkan akan makna dia tu tadi. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Mulut kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka balik hati kita mentasdikkan, membenarkan akan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu orang panggil fardu syahadah. Ada dua, mengikrarkan dengan lidah, mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Lagi, jika ditanya orang akan kita berapa perkara kesempurnaan syahadah itu, ni banyak orang tak reti ni. Kesempurnaan syahadah tu, kesempurnaan syahadah kita tu ada berapa perkara? Bahawa kesempurnaan syahadah itu 4 perkara. Pertama, ilmu dengan dalil. Mana mengetahui dengan dalil. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiga, ditasdikkan dengan hati. Keempat, yakin di hati. Baru jadi sempurna syahadah kita. Pertamanya ilmu dengan dalil. Mana mengetahui dengan dalil lah. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiganya, ditasdikkan dengan hati. Yang keempatnya, yakin di hati. Yakin di hati akan dua kalimah syahadah tu tadi. Mana apa yang dikendaki di dalam dua kalimah syahadah tu, hati kita tu meyakini. Gitu. Empat kesempurnaan syahadah. Jika ditanya orang lagi akan kita, berapa perkara rukun syahadah? Ni rukun syahadah kena tahu ni. Bahawa rukun syahadah itu 4 perkara. Rukun syahadah ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan, mensabitkan zat Allah. Nampak? Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Pada kata la asyhadu an la ilaha illallah. Maka di situ kena isbatkan zat Allah. Yang pertama. Yang kedua, kena mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, kena mengisbatkan perbuatan-perbuatan Allah. Itu rukun syahadah 4. Yang keempatnya, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tu keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi, jika ditanya orang kita berapa perkara sah, berapa perkara syarat sah syahadah itu, jawab, bahawa syarat sah syahadah itu 4 perkara. Syarat nak diterima syahadah kita tu. Jangan buat main-main. Pertama, diketahui akan lafaz syahadah tu. Kedua, diikrarkan. Diikrarkan lafaz syahadah tu. Jadi nak ikrar lagu mana kalau kita tak ketahui lafaz syahadah? Sabit tu yang pertamanya, sebelum daripada kita mengikrarkan lafaz syahadah, maka kita kena ketahui dulu. Maka kita kena ketahui dulu lafaz syahadah. Itu yang kedua, diikrarkan. Yang ketiganya, ditasdikkan. Ditasdikkan akan lafaz syahadah tu tadi. Keempat, diamalkan. Bagaimana kata amal? Diiktikadkan lafaz tu tadi. Itu yang ketiga. Yang ketiga, ditasdikkan. Nampak pelik ni. Tak pernah dengar pun. Yang ketiga, ditasdikkan. Yang keempat, diamalkan. Bagaimana diamal? Iktikad tu lah. Iktikad zat Tuhan, iktikad sifat Tuhan, iktikad perbuatan-perbuatan Tuhan, iktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bersifat dengan benar, adalah utusan Allah. Itu orang bagi diamalkan. Diamalkan tu iktikad. Amal dengan hati. Amal dengan hati. Amal dengan hati inilah orang panggil iktikad. Tumpak. Jika ditanya orang kita berapa perkara yang membinasakan syahadah, kena tahu juga perkara yang membinasakan syahadah kita tu. Jawab, bahawa membinasakan syahadah itu 4 perkara. Yang membinasakan syahadah tu ada 4 perkara. Pertama, menduakan Allah, mana mensyirikkan Allah. Kedua, syak hati kepada Allah, mana ragu-ragu tentang kewujudan Allah. Sekali dia kata Allah Ta'ala ada, sekali dia kata Tuhan tak ada. Kalau Tuhan ada, tentu nampak. Itu orang panggil syak hati kepada Allah. Syak hati tentang kewujudan, tentang adanya Tuhan. Lagu mana? Sekali dia kata Tuhan ada, dengan sebab Tok Guru dia kata ada. Patah lagu mana pula Tok Guru kata tak ada, maka dia pun kata tak ada juga. Ketiga, menyangkali dirinya dijadikan Allah. Kalau ada orang tanya, dia menyangkali dirinya dijadikan Allah. Kalau ada orang tanya, mu siapa jadikan? Siapa jadikan mu? Dia kata, mak bapak aku. Pada zahir mak bapak mu lah jadikan mu. Pada hakikatnya siapa dia, Amri? Allah. Ni tak? Bukan Allah. Siapa dia kata, aku ni jadi dengan sendiri. Nampak Amin? Tok Sah kata lagu tu. Ataupun dia kata, masuk dalam kata menyangkali dirinya dijadikan Allah ni, dia menyangkali perkara-perkara yang berlaku terhadap diri dia tu. Siapa yang jadikan mu'alim? Ustaz kau. Padahal zahir ustazmu
Hakikatnya siapa dia, Amin? Allah. Kita banyak ni. Ish. Dia kata lagu mana? Dia kata amal ibadat yang dia buat tu datang daripada dia. Sedangkan amal ibadat yang kita buat ni, yang dapat kita mengerjakan amal ibadat ni, hakikatnya dengan pertolongan Allah atau dengan kehendak Allah. Pasal apa pula dia kata aku yang semayang? Pada Zohir. Pada Zohir mula yang semayang. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala menggerakkan hatimu sekira-kira Allah Ta'ala beri kuasa taat, sehingga mu boleh mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh, sehingga mu boleh meninggalkan apa juga perkara yang Tuhan larang. Ini banyak ni. Nah, sebab usaha aku kata kulu kali mengaji. Nah, sebab usaha aku tu aku boleh alim lebih pada tok guru lagi. Tok guru qadar mengajar fardu ain ke? Aku mengajar semua pensyarah. Tok guru mengajar tu sekadar fardu ainnya. Cuba mu tengok aku mengajar. Pensyarah. Nampak tak, Amin? Mengingat kalau Tuhan nak tarik ilmu-mu dengan sekelip mata, ilmu akan hilang, mu jadi jahil. Tapi tu Tuhan kata wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pada ketika engkau melontar wahai Muhammad, melainkan Allah Ta'ala yang melontar. Yang ini Allah Ta'ala menggerakkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat melontar. Kiyahlah wa ma salaita iz salaita walakinnallaha sala. Tidak semayang engkau pada waktu engkau semayang tu, melainkan Allah Ta'ala yang menggerakkan hatimu supaya mu dapat mengerjakan ibadah sembahyang. Lazim daripada tu syukur alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah bulan depan kita baca Tajul Arus. Nampak, Amin? Ataupun Darul Napih ke, ikutlah. Dua tu boleh belaka. Nampak baju Ramlan? Pegang hakikat. Selamatlah kitanya. Tak ada lah syirik dengan Tuhan. Tak ada lah menyangkali diri itu dijadikan daripada Allah. Tak ada lah berasa ego, megah. Begitu. Menyangkali dirinya dijadikan Allah. Yang keempat, daripada empat perkara yang membinasakan syahadah, tiada diisbatkan. Nampak? Mulut dia bertutur, tapi dia tak ada mengisbatkan. Tak ada mengisbatkan sifat Allah dalam tuturan dia, la ilaha illallah. Tidak mengisbatkan af'al Allah dalam dia bertutur, la ilaha illallah. Tidak mengisbatkan af'al Allah dalam dia bertutur, la ilaha illallah. Tidak mengisbatkan kebenaran Allah dalam dia bertutur, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu. Kalau tak ada nak tabit, tengoklah, belilah kitab Masailah ni. Masailal Mubtadi ada. Zaman dulu mengajilah kitab ni. Di Bangkok mengaji kitab ni. Allahyarham Acan Abidin mengajar di pondok dia di
Di mana? Di Bangkok. Dia mengajar orang kampung penuh kitab Masailah. 2-3 baris dia baca, tapi baca dalam bahasa Siam. Sejam lebih. Masailah. Pada zaman dulu pegang kitab Masailah ni ya. Selamat akidah. Sempurna amal ibadat. Bersih hati. Pada zaman dulu. Selamat akidah. Amal ibadat sempurna. Hati bersih. Apabila 3 tu, akidah selamat, amal ibadat sempurna, hati bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Pada ketika itu sampailah hatimu ke hadratillah. Masuk dalam umum firman Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Habis. Nak boleh tu ke payah. Mu jangan jadi ulama pendeta, jangan. Lagu mana ulama pendeta? Ataupun ulama pendeta ni, ulama dia bercerita. Dia cerita kok ni, kok ni, kok ni, kok ni. Ni sebuah amal, tak ada. Jangan jadi ulama pendeta. Ataupun jangan jadi ulama yang pandai bercerita. Yang membawa perkhabaran ke sana kemari. Berkenaan dengan hukum hakam. Tetapi balik dianya, diri dia sempurna tak sempurna, amal ibadat dia, akidah dia betul ke tak betul, hati dia molek ke tak molek, hubungan dia selesai ke dengan Allah, hubungan dia selesai ke dengan Rasul, hubungan dia selesai ke dengan manusia, maka dia tak tahu. Habis itu. Kemudian kata dia, bermula iman itu, bermula makna iman itu, pada istilah, ialah membenar hati. Ialah membenar hati, ialah menjazam oleh hati. Menjazam oleh hati tiap-tiap mukallaf. Makna membenar oleh hati bagi tiap-tiap mukallaf tu, menjazam oleh hati bagi tiap-tiap mukallaf. Akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dengan kata membenar hati itu, mana jum, orang tadi panggil jum dan remo. Termasuk dalam kata membenar hati itu, menjazam oleh hatilah bagi tiap-tiap mukallaf. Ataupun kita kata dengan bahawa jom dan remo, hati dia tu, yang mana kata setujulah. Setuju, tak ada, tak ada apa kita kata, tak ada nak bangkang. Tak ada nak bangkang. Akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak. Sekira-kira kita kata wa sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tu ni. Membenar oleh hati pada tiap-tiap suatu. Pada tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu mana? Yang mendatang ia Nabi. Yang mendatang ia membawa ia Nabi. Yang menyampai ia Nabi dengan dia suatu. Bayannya daripada barang yang maklum,
daripada barang yang maklum. Dia kena dengan barang yang maklum tu, maklum akan keadaan suatu itu daripada agama. Mana? Daripada barang yang maklum daripada agama, yakni maklum akan keadaan sesuatu itu daripada agama. Macam mana? Maklum dah. Sesuatu pekerjaan yang dibawa oleh Rasul tu tadi, barang yang maklum daripada agama lah. Dengan darurat. Makna dengan darurat. Makna dengan darurat, dengan mudah. Dengan mudah. Ataupun kira-kira dengan tidak berkehendak kepada fikir dan telik. Tidak kata nak kena fikir dulu, nak kena telik dulu. Barang ataupun hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tu dok. Apa dia hukum? Seperti mana kita kata mengenal Tuhan. Tu hukum lah tu. Hukum tu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mudah. Tak ada kita nanti nak kena fikir, nak kena telik. Apabila kata seorang tu mukallaf, maka wajiblah dia kenal Tuhan. Wajiblah dia semayang, wajiblah dia puasa. Tu dia nak. Nampak tak? Nampak baju Ramlan? Sebab tu dia kata nombor 3 tu. Qauluhu barang yang maklum daripada agama dengan darurat. Artinya barang yang diketahui daripada segala dalil agama sebagai pengetahuan yang masyhur antara segala ahli agama, hingga menyerupai dengan darurat. Artinya ketiadaan fikir dan bicara. Tu ni lah. Mana malam habis itu. Dan dikendaki dengan membenar itu mengikut oleh hati, yakni hati mukallaf. Dan dikendaki dengan membenar itu ialah mengikut tu mengikut oleh hati, yakni hati mukallaf. Apa pada kata mengikut dan menerimanya hati mukallaf akan barang yang tersebut itu, akan barang yang tersebut itu, yakni dengan bahawa tiada engkar akan barang yang tersebut itu. Mana mengikut oleh hati dan menerimanya akan barang yang tersebut itu, yakni barang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tadi, dengan bahawa tiada engkar akan barang yang tersebut itu. Apa tu? Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi. Mana kita? Tiada diketahui, mana tiada dikendaki membenar itu, tambah tu. Tiada dikendaki membenar itu, mana gitu? Tiada dikendaki membenar itu ialah semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Tu ni lah. Kita nampak. Mana dia kata tiada, yakni tiada dikendaki membenar itu semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Dia tahu bahawasanya Nabi itu benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dalam pada tu ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia tak ikut dan menerima.
Maka itu tidak termasuk dalam kata membenar. Sebab itu dia kata tiada dikenaki membenar itu semata-mata mengetahui benar. Nabi SAW serta ketiada mengikut dan menerima. Nampak? Dia tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, utusan Allah. Tapi dia tak beriman, dan dia tak mengikut dan tak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu, maka tidaklah ia masuk di dalam kata membenar. Nampak Amri? Dhabit tu. Serta ketiadaan mengikut dan membenar oleh hati. Oleh hati akan barang yang mana begitu? Serta ketiadaan mengikut dan membenar oleh hati akan barang yang disampai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mana dan menerima oleh hati akan barang yang disampai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Barang yang maklum. Barang yang maklum tu tadi, dengan mudah tu tadi. Maka tak pernah tiada dihukumkan dengan iman. Mana tiada dihukumkan dengan iman, tiada dihukumkan dengan beriman. Maka tak pernah tiada dihukumkan dengan iman, tiada dihukumkan dengan beriman akan kebanyakan daripada segala kafir. Makna kebanyakan daripada segala kafir ni, yang lagi akan disebut tu halnya, tidak boleh kita hukumkan dengan ianya tu beriman. Segala kafir mana yang tidak boleh kita hukumkan dengan beriman? Yang mengetahui mereka itu segala kafir, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang benar dan rasul yang sebenar. Kebanyakan orang kafir, bahkan bapak saudara Nabi sendiri pun tahu keadaan Nabi itu, Nabi Muhammad tu rasul dan nabi yang sebenar. Tapi adakah dia nak ikut? Adakah dia nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi itu? Adakah dia nak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi itu? Bahkan jauh, seperti mana jauh ikan daripada semanggang. Jawab apa? Jawab apa, Min? Bahkan jauh semanggang daripada api. Itu dia nak. Faham tak, Ayub? Faham tak? Kerana elak pada kata tiada dihukumkan dengan beriman akan kebanyakan daripada segala kafir, yang mengetahui mereka itu segala kafir, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar. Elak pada kata situ. Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu segala kafir, dan ketiadaan menerimanya hati mereka itu segala kafir, akan demikian itu, yakni akan barang yang maklum pada darurat. Mana akan demikian itu, akan barang yang maklum pada darurah. Summa qala wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kata, dan segala rukun iman itu ialah 6 perkara. InsyaAllah kalau umur panjang, amal esok kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman, nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, nas'aluka amalan salihan, wa nas'aluka dinan qayiman, nas'aluka 'afwa wal 'afiyah, wa nas'aluka tamamal 'afiyah, wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah, wa nas'aluka ghina. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Mana kopi ni? Tak ada kopi. Tak ada kopi.